Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 14, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka padanya, pada hilang sopok yang merah di sebelah matahari jatuh, habis waktu maghrib, iaitulah habis waktu maghrib, awal waktu isyak, dan berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar sadiq, iaitu naik fajar sadiq. Awal fajar tu putih yang melintang langit sebelah matahari naik, dan akhirnya merah. Maka daripada hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh, habis waktu maghrib, itulah habis waktu maghrib, awal waktu isyak. Ini masih lagi menyambung pembicaraan berkaitan dengan waktu sembahyang bagi sembahyang fardu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh. Waktu bermula dan waktu berakhir. Waktu bermula, waktu yang berakhir. Jadi yang terdahulunya bermula waktu maghrib apabila tenggelam matahari sekaliannya. Bila jatuh matahari sekaliannya, maka bermulalah waktu maghrib. Kemudian waktu maghrib ini berkekalan hingga nak hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh. Apabila matahari tenggelam di tepi langit lah kita tengok tu, maka di kaki langit itu ada sopok merah, cahaya matahari. Jadi matahari tenggelam ni sepenuh. Matahari tenggelam sepenuhnya, barulah berakhirnya waktu isyak, bermula waktu maghrib. Jadi bila tenggelam matahari sepenuhnya, maka di kaki langit itu, kaki langit ada, jadi merah mana tu? Merah cahaya matahari yang tenggelam tadi. Di merah tu. Merah mari daripada cahaya matahari yang tenggelam. Tetapi apabila matahari itu tenggelam bertambah banyak, jadi mana merah tu lama-lama dia jadi kurang merah. Akhirnya jadi kekuningan, akhirnya jadi cerah putih di kaki langit, akhirnya jadi gelap gelita. Dia gitu. Kita perasan kitanya duduk bandar ni tak nampak kaki langit sebab banyak bangunan. Kita mudahnya duduk patah lah. Bila duduk patah, kita mula nampak merah, lama-lama jadi kurang, jadi kuning, lama-lama jadi putih tu cerah gitu. Kemudian gelap gelemak, gitu. Itu di kaki langit. Jadi sopok merah tu mari daripada cahaya matahari yang tenggelam tu. Ada ni. Ini cerita pekoh lah ni. Ni cerita hukum zahir gitulah. Hukum pegangan kita.
Merah tu Allah buat, bukan cahaya matahari. Tu pegangan lah. Tu tetap dah. Warna merah di kaki langit adalah kerana matahari ada. Merah di kaki langit adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita bab zahir gitulah. Apabila cahaya matahari tu kuat, tenggelam di kaki langit, maka merah tu mari daripada cahaya matahari ada. Waktu tetap ada Tuhan belaka. Jadi daripada merah dia jadi bertambah, merah tu bertambah cerah, jadi akhirnya kuning, akhirnya putih, akhirnya gelap gelita. Jadi dalam mazhab Syafi'i kitanya, pandangan yang muktamad, hilang sopok merah tu sudah berakhir waktu maghrib. Sudah berakhir waktu maghrib, sudah bermula waktu isyak. Berakhir waktu maghrib, sudah bermula waktu isyak. Tetapi disunatkan kita semai isyak ni kena tunggu sekejap. Hilang sopok merah dah tak ada dah, jadi kuning cerah di kaki langit, tunggu dulu. Sebab bagi pandangan Imam Abu Hanifah, bagi pandangan Imam Haramain, guru pada Imam Ghazali, bagi pandangan Imam Muzani, dia kena hilang sampai kepada hak putih di kaki langit tu, barulah bermula waktu isyak. Sekarang hilang sopok merah, berakhir waktu maghrib. Tapi untuk waktu isyak ni, bagi pandangan Imam Al-Haramain, kena hilang sopok kuning tu. Bagi pandangan Imam Muzani, sehingga hilang sopok putih sampai ke gelap di kaki langit, barulah bermulanya waktu isyak. Sebab ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan bahawa wa akhiru waqtul maghribi iza swaddal ufuq. Wa akhiru waqtul maghribi iza swaddal ufuq. Apa berakhir waktu maghrib hingga hitam, gelap di kaki langit, hingga hitam gelap di kaki langit. Ini hak pandangan dalam mazhab Hanafi, hingga hilang hingga izas waddal ufuq ni, sehingga gelap hitam di kaki langit. Makna apa? Hilang sopok putih, asyafakul abyad sudah hilang, barulah berakhirnya waktu maghrib. Kemudian takwim kita tu macam mana, wallahu alam lah. Takwim kita tu sekarang dia hilang sopok merah, nak sampai ke gelap kaki langit tu dalam bukan 10-12 minit juga. Dia hilang sopok merah, dia jadi kekuningan. Hilang kekuningan, hak asyafakul asfar dia panggil. Asyafakul asfar ni sopok kuning tu. Hilang sopok kuning, hilang dia jadi abyad, putih, cerah. Jadi nak hilang sampai ke, selepas hilang sopok merah, sampailah gelap kaki langit dalam bukan 12 minit. Tapi wallahu alam lah, kita punya takwim hak palak tu dikiraan dia macam mana, kiraan takwim palak tu macam mana, wallahu alam. Kena tengok kaki langit lah. Masuk waktu isyak tu kaki langit tu gelap ke tak lagi? Kaki langit tu gelap ke tak lagi? Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak nanti jadi gelap di kaki langit, hanya hilang sopok merah. Tapi di kaki langit masih lagi ada cahaya, tapi tak ada warna merah dah. Sudah berakhir waktu isyak, sudah berakhir waktu maghrib, sudah bermula waktu isyak. Cuma disunatkan
kita melewatkan isyak sehingga hilang sopok kuning serta hilang sopok putih. Sebab ada pandangan yang seumpama tu, hilang sopok kuning berakhir waktu maghrib bermula isyak. Itu pandangan Imamul Haramain. Hilangnya sopok putih gelap kaki langit, hilangnya sopok putih gelap kaki langit, itu pandangan Imam Hanafi dan juga pandangan Imam Muzani, murid kanan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi antara hilang sopok merah hingga gelap di kaki langit, iza swaddal ufuq, hingga hitam gelap di kaki langit, itu dalam lingkungan 12 mining. Jadi hak takwin kita wallahu a'lam. Cuma dalam mazhab Syafi'i kitanya, kita disunatkan solat di awal waktu, termasuk solat isyak. Termasuk solat isyak. Sebab ada pandangan, dalam pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, pandangan dalam mazhab Syafi'i sendiri, termasuk ini pandangan Imam Hanafi contohnya. Jadi pandangan dalam mazhab Syafi'i, kita ada pandangan yang menyatakan bahawa disunatkan kita melewatkan solat isyak. Sebab dalam hadis Bukhari Muslim menyebutkan bahawa Nabi SAW suka ayu akhiral isyak, bahawa Nabi melewatkan isyak. Hadis ni hadis sahih Bukhari Muslim. Ada hadis ni. Tapi pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, memang walaupun isyak sekalipun sunat di awal waktu, tapi awal waktu itulah hak dalam takwim kita tu, sampai ke hilang sopok merah sahaja, ataupun sampai ke hilang sopok putih gelap di kaki langit tu, wallahu a'lam. Ada ni. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun disunatkan kita pelewat isyak sampai ke hilang sopok putih di kaki langit, biar digelap baru semayang. Tapi takwin kita wallahu a'lam macam mana. Cuma kalau dasar pandangan mazhab Syafi'i, termasuk pandangan mazhab Hanafi, memang mereka menyatakan bahawa sunat pelewatkan isyak ni sampai ada orang mengatakan 1/3 malam. Sebagai dalam hadis Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum an yuakhir isya ila sulusul lail. Jikalau tidak menjadi kesukaran atas umat aku, nescaya aku menyuruh mereka itu bahawa mereka melewatkan isyak ila sulusul lail, hingga 1/3 malam. Isyak ni sunat pelewat. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita isyak tetap sunat awal. Tapi kena tunggu sampai ke hilang sopok putih, biar jadi hitam di kaki langit. Tapi takwin wallahu a'lam macam mana. Tapi ada juga pandangan dalam mazhab Syafi'i menyatakan memang isyak sunat pelewat. Sebab hadis sahih Bukhari Muslim bahawa Nabi ni suka an yuakhir isyak, melewatkan isyak dalam hadis. Tetapi atas pandangan muktamad menyatakan Nabi segera solat isyak, itu Nabi mengekali. Adapun melewatkan isyak ni kerana ada maslahat, barulah dilewatkan isyak. Contoh kalau masa kita maslahatnya apa? Kuliah maghrib lah. Bila ada maslahat kuliah maghrib, maka disunatkan pelewat isyak. Disunatkan pelewat bila ada maslahat untuk kuliah maghrib. Tapi kalau mazhab Hanafi contoh, tak ada masalah apa-apa pun, tak ada kerana apa-apa pun, tapi memang disunatkan isyak tu pelewat. Kita mazhab Syafi'i, solat isyak sekalipun sunat awal waktu, melainkan kalau ada masalah disunatkan perlewat. Tapi ada pandangan mazhab Syafi'i sendiri yang menyatakan sunat pelewat isyak walaupun tidak ada kerana. Tapi kalau ada kerana jelas macam kuliah, tu tetaplah tu sunat pelewat isyak.
Hak kelang kabut tu nak sembahyang isyak tu dia bukan nak dengar kuliah. Dia hanya nak datang solat berjemaah semata-mata. Hak tu tak masuk dalam kiraan orang seumpama tu. Sebab kuliah fardu ain ni bagi mereka ni memang tak ada dalam kaum kehidupan mereka. Ada kaum kehidupan mereka ni belajar ilmu dunia belah-belah tahun. Ilmu agama tak mau belajar, nak buat amal sendiri-sendiri. Ni semua golongan yang ditipu oleh syaitan yang akan menjadi bahan gelak ketawa syaitan. Jadi isyak disunatkan pelawat sikit, maknanya hilang sopok merah sampai ke hilang sopok putih, gelak kaki langit bukan 12 minit. Cuma tak tahulah hak falak takwin ni letak waktu isyak untuk tempat kita ni waktu isyak mana. Merah di kaki langit, sopok merah dia panggil, lama-lama jadi cerah, jadi warna asfar, warna kekuningan. Habis hilang sopok merah, sudah berakhir waktu maghrib, sudah bermula waktu isyak. Tapi ada pandangan Imam Al-Haramain, guru pada Imam Ghazali rahimahullah, kena hilang sopok kuning. Bagi pandangan Imam Muzani sama dengan pandangan mazhab Hanafi, kena hilang sopok putih. Hak cerah di kaki langit biar jadi hitam gelap di kaki langit. Barulah berakhir waktu maghrib, barulah bermula waktu isyak. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita pun sunat kena tunggu sampai ke hilang sopok kuning dan hilang sopok putih. Biar jadi gelap di kaki langit, barulah semayang fardu isyak. Ni kita bicara hak berkaitan dengan berakhirnya waktu maghrib atas pandangan yang muktamad dan mazhab Syafi'i tu. Kita bicara dalam minggu lepasnya. Bagi pandangan Imam Syafi'i kita, qaul jadid panggil terakhir, memanglah waktu maghrib cukup singkat. Waktu maghrib cukup singkat waktu maghribnya. Mana masuk waktu tu digunakan untuk azan, waktu tu digunakan untuk iqamah, waktu digunakan untuk berwudu, waktu digunakan untuk melengkapkan syarat-syarat sah sembahyang lain, umpama menutupi aurah. Kemudian sembahyang maghrib 3 rakaat, sembahyang ba'dah maghrib 2 rakaat, 5 rakaat sembahyang. Berakhirlah waktu maghrib. Pada ni dalam pandang mazhab Hanafi pula qada 7 minit berakhirlah waktu maghrib, tapi belum lagi bermula waktu isyak. Atas pandangan tadi, waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat sembahyang, maka berakhir waktu maghrib. Atau waktu maghrib hanya sekadar 7 rakaat sembahyang, kemudian berakhir waktu maghrib, waktu isyak belum masuk. Waktu isyak belum masuk, cuma waktu maghrib sudah habis. Jadi atas pandangan ni, antara waktu maghrib berakhir dengan bermula waktu isyak tu dia ada ada renggang di tengah tu. Jadi macam kita kata berakhir waktu subuh, bermula awal waktu zuhur tu kan, renggang jauh tu kan. Jadi berakhir waktu maghrib atas pandangan yang menyata. Ni pandangan Imam Syafi'i ni. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, yang mana waktu maghrib berakhir setelah berlalu masa 5 rakaat sembahyang, tetapi waktu isyak belum masuk. Waktu isyak bermula hilang sopok merah, ataupun hilang sopok kuning, ataupun hilang sopok putih. Bermulalah waktu isyak. Pandai ni. Jadi contoh mazhab Hanafi, pandangan Imam Hanafi contohnya, waktu maghrib hanya sekadar 7 rakaat, habis waktu maghrib. Lepas tu waktu isyak masuk belum. Waktu isyak masuk selepas iza swaddal ufuq, apabila hitam gelap di kaki langit, barulah bermulanya waktu isyak.
Makna atas pandang waktu maghrib ni singkat bukan bererti waktu isyak termasuk awal. Sebab pernah berlaku, ini lama dah lah kisah ni lama dah. Jadi ada satu amalan ni orang mengajar lah. Jadi di sembang isyak awal, lepas maghrib sekejap tu mak isyak dah. Di pandangan hak Imam Syafi'i kita, waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat sahaja. Habis waktu maghrib. Diingat ke atas pandangan ni waktu isyak sudah bermula? Belum. Pandai ni. Sekarang hak kita duk baca ni, hak kita bawa ni pandangan Imam Syafi'i kaul qadim. Pandangan yang muktamad. Yang mana bilakah berakhirnya waktu maghrib, hilang sopok merah di kaki langit, hak warna kemerahan cahaya matahari tu habis hilang tu, berakhirlah waktu maghrib, bermula waktu isyak. Ada ni. Tapi pandangan Imam Syafi'i kaul jadi, waktu maghrib hanya 5 rakaat sahaja. Sekadar 5 rakaat berakhir waktu maghrib. Waktu isyak tak masuk lagi. Waktu isyak kena hilang sopok merah, barulah bermula waktu isyak. Tapi ada satu amalan dahulu dah dibaca kitab pandangan Imam Syafi'i kaul jadinya, waktu maghrib singkat saja qadar 5 rakaat. Dikira berakhir waktu maghrib, bermula waktu isyak. Tidak. Dia pun amal lah main isyak awal. Pejabat agama panggil lah. Kenapa main isyak awal? Pakai pandangan hak waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat semayang saja. Waktu maghrib sudah berakhir, jadi sudah masuk waktu isyak. Tidak. Itu hanya berakhir waktu maghrib atas pandangan Imam Syafi'i kaul jadid, berakhir waktu maghrib selepas berlalunya 5 rakaat sembahyang. Waktu isyak belum masuk, tetapi antara berakhir waktu maghrib dengan bermula waktu isyak ni jadi renggang. Tu je. Bukan kata pakai pandangan Imam Syafi'i kaul jadid, waktu maghribnya hanya sekadar 5 rakaat, cukup sekadar 5 rakaat, habis dah waktu maghrib bagi pandangan Imam Syafi'i kaul jadid. Maka boleh main isyak dah. Dah. Main isyak kena tunggu hilang sopok merah. Mana, tapi nak ceritanya di situ ada putus kosong daripada semayang, sebab waktu maghrib sudah habis, waktu isyak lambat lagi nak masuk. Jadi putus situ. Sekarang ni pandangan yang kita duk pakai ni pandangan Imam Syafi'i kaul qadim. Ni hilang sopok merah berakhir waktu maghrib, bermula waktu isyak. Disambung. Bermula waktu isyak. Tapi kalau pandang kata waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat saja, qadar 5 rakaat berakhir waktu maghrib, tapi waktu isyak belum masuk. Ni mungkin kita dengar pelik, tapi pernah orang amal seumpama ni. Dipanggil dia oleh jawab apa ni, cerita zaman dulu. Dia sembahyang isyak cukup awal. Dia sembahyang isyak cukup awal. Kenapa ni? Kerana waktu maghrib sudah berakhir. Cepatnya waktu maghrib berakhir. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, pandangan masyarakat terakhirnya, waktu maghrib masuk waktu masih digunakan untuk azan dan iqamah 4-5 minit, masih digunakan untuk berwuduk dan menutupi aurah, kita kata 4-5 minit. Kemudian waktu untuk solat fardu maghrib 3 rakaat, waktu untuk solat ba'diyah 2 rakaat, habis waktu maghrib. Tapi bukan berarti masuk waktu isyak. Isyak belum masuk, tapi waktu maghrib sudah habis. Jadi kata amalan hak berlaku zaman dulu ni, hak jamak kamu panggil ni, memang salah faham. Ada ni. Betul, memang pandangan Imam Syafi'i kalau jadi waktu maghrib cukup singkat. Lepas tu saya sebut dah minggu lepas tu, melewatkan solat maghrib ni hukumnya makruh kerana menyerupai amalan orang Yahudi. Sebab ada tempat mengajar juga, tapi sampai maghrib ni gelak dah. Orang lain tempat lain sudah sampai maghrib, dia baru semayang. Tak betul itu. Sebab kalau kayak gitu juga, atas pandangan waktu maghrib ni singkat, berarti mereka sudah meninggalkan waktu maghrib, dan mereka sudah meninggalkan
sembahyang fardu maghrib dalam waktu. Sebab waktu sudah habis. Kalau mengikut pandangan waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat sembahyang, ataupun waktu maghrib sekadar 7 rakaat sembahyang. Jadi hak berkaitan waktu maghrib ni kena ingatlah, ini antara pandangan Imam Syafi'i, qaul qadim yang muktamad. Ya, qaul qadim Imam Syafi'i pandangan lama. Imam Syafi'i fatwa di Iraq. Dan Imam Syafi'i berpindah ke Mesir. Imam Syafi'i mengeluarkan fatwa pandangan yang berbeza pada masalah-masalah tertentu. Jadi apabila Imam Syafi'i mengeluarkan pandangan fatwa yang berbeza pada masalah tertentu, maka pandangan terakhir kau jadilah yang muktamad, yang diterima pakar. Pandai ni. Di banyaklah pandangan-pandangan kau qadim Imam Syafi'i ni. Pandangan tu ada pandangan yang ta'if lah. Itu pandangan ta'if. Tetapi ada beberapa belas masalah yang diguna pakar oleh murid-murid kanan Imam Syafi'i sendiri dan ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Mereka mengguna pakar pandangan Imam Syafi'i yang lama. Kau qadim bagi Imam Syafi'i. Tidak ambil kau jadi. Ini di antaranya bilakah berakhirnya waktu maghrib. Jadi kau jadi berakhir waktu maghrib selepas berlalu 5 rakaat sembahyang. Kau qadimnya sehingga hilang sopok merah. Jadi yang diguna pakar sekarang adalah pandangan kau qadim hingga hilang sopok merah. Jadi ini hak muktamad. Kau qadim bagi Imam Syafi'i. Di antara laginya yang muktamad yang kita amalkan adalah qaul qadim bagi Imam Syafi'i adalah berkaitan dengan bacaan surah di dalam sembahyang. Berkaitan dengan bacaan surah di dalam sembahyang. Kita memang setahu-tahu kita, semua orang pun tahu gitu, yang mana disunatkan baca surah hanya pada rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua selepas selesai membaca Fatihah. Jelas tau? Ke sembahyang zuhur, sembahyang asar, rakaat ketiga lepas Fatihah baca surah, rakaat keempat lepas Fatihah baca surah. Kita sembahyang maghrib rakaat ketiga lepas baca Fatihah kita baca surah. Tak ada orang kitanya. Itulah hak kita tahu dan kita amal. Surah hanya dibaca selepas membaca Fatihah di 2 rakaat yang pertama. 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar yang pertama, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isyak yang pertama. Itulah kita baca surah selepas membaca Fatihah. Itu pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, surah sunat baca pada tiap-tiap rakaat, termasuk rakaat 3 4 zuhur, asar, baca Fatihah, baca surah. Itu pandangan Imam Syafi'i qaul jadid. Pandangan Imam Syafi'i yang terakhir dia gitu. Tapi kalau kita bawa, kita ajarlah pandangan Imam Syafi'i qaul jadid ni, oi, mau tanya dia orang mana ada, tak ada orang 3 4 baca Fatihah je. Disunatkan baca surah selepas membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Itulah pandangan Imam Syafi'i kita qaul jadid, pandangan yang baru, pandangan terakhir. Tapi pandangan Imam Syafi'i qaul qadim, pandangan lama bagi Imam Syafi'i, surah hanya disunatkan baca selepas membaca Fatihah hanya di 2 rakaat yang pertama sahaja. Itu qaul qadim. Tapi itulah yang difatwakan oleh murid-murid kanan Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i. Maka pandangan muktamad adalah qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Surah hanya sunat dibaca selepas membaca Fatihah di hanya 2 rakaat yang pertama. Tapi kalau pandangan Imam Syafi'i qaul jadid, surah
Disunatkan baca lepas membaca Fatihah kepada semua rakaat. Ini kalau kita semai zuhur nanti ni, rakaat pertama kedua lepas baca Fatihah kita baca surah. Rakaat 3 4 pun sama. Lepas baca Fatihah kita baca surah. Itu sunat di sisi pandangan Imam Syafi'i qaul jadi. Tapi pandangan jadi lemah pandangan ni, pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i diguna pakai adalah pandangan Imam Syafi'i qaul qadim. Pandangan Syafi'i pandangan hak lama. Bukan pandangan hak qaul jadi, hak kata surah disunatkan baca lepas Fatihah pada tiap-tiap rakaat tu memang tercengang lah kitanya. Mana ni? Mari mana apa? Pandangan Imam Syafi'i qaul jadi. Tapi ini pandangan jadi daif. Pandangan daif. Bukan imam atau saya sebut dah minggu lepasnya. Ada pandangan Imam Nawawi daif, bukan Imam Nawawi yang daif. Ada pandangan Pekoh Imam Ghazali daif, bukan Imam Ghazali itu daif. Pandangan ni tadi pandangan Imam Syafi'i pun ada daif. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadi berkaitan dengan berakhir waktu maghrib, daif pandangan Imam Syafi'i qaul jadi. Hak kata waktu maghrib hanya sekadar 5 rakaat sembahyang saja. Pandangan Imam Syafi'i qaul jadi sunat baca surah lepas baca pada tiap-tiap rakaat sembahyang fardu kita tu. Daif pandangan tu. Imam Syafi'i daif pandangan. Pandangan Imam Syafi'i tu daif. Jadi yang kita duk pakai, yang kita duk belajar dan amal adalah pandangan Imam Syafi'i qaul qadim, surah hanya sunat dibaca pada 2 rakaat yang pertama sahaja. Ini di antara 2 masalah yang akan didatangkan kalau membicarakan hak pandangan qaul qadim bagi Imam Syafi'i yang muktamad. Qaul qadim pandangan Imam Syafi'i yang lama, tapi muktamad ada antaranya bicara berkaitan dengan bilakah berakhirnya waktu maghrib, dan juga surah hanya sunat dibaca selepas membaca Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua sahaja. Maka iaitulah habis waktu maghrib apabila hilang sopok yang merah sebelah matahari jatuh tu, awal waktu isyak dan berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar shadiq masuk waktu subuh. Berakhirlah waktu isyak. Dan memang ada pandangan mazhab mengatakan bahawa sampai setengah malam sudah berakhir waktu isyak. Waktu isyak tak sampai ke subuh. Itu ada pandangan. Ada ni. Jadi ada pandangan menyatakan bahawa berakhirnya waktu isyak adalah di nisful lail, setengah malam berakhirlah waktu isyak. Waktu subuh tak masuk lagi. Waktu subuh tak masuk lagi. Tapi sudah berakhir waktu isyak. Kenapa? Kerana berakhirnya waktu isyak dah nisful lail, akhir malam, jadi setengah malam berakhir waktu isyak. Dah ada di sini berkekalan ia waktu isyak hingga naik fajar shadiq, yakni waktu subuh. Pada ni mana kalau orang tidur dulu mengantuk letih, dia bangun pagi esok, barulah dia sembahyang isyak, waktu masih lagi ada. Sebab berakhirnya waktu isyak adalah selepas terbitnya fajar shadiq, iaitu bermulanya masuk waktu subuh. Adalah ketiak tanya-tanya tak sehat, letih sangat-sangat, pakai lepas maghrib tu kok, pakai ia lalu dah pakai tidur. Waktu isyak pagi esok pagi esok tu bukan subuh. Subuh bukan pagi esok ni, mana bang awal sikit. Bang awal apa? Letih tak larat dah ni. Lepas nak wis sama maghrib je. Sudah sama maghrib tu kok tak boleh dah.
Tidurlah tak kira bangun pukul 10 ke 11 ke 12 ke pukul berapa ke main semula pagi esok. Sebab apa? Waktu isyak berakhir adalah hingga naik fajar shadiq. Bermula waktu subuh, berakhirlah waktu isyak. Walaupun ada mengatakan berakhir waktu isyak adalah di setengah malam. Mana ni? Sebab persoalan berakhir waktu isyak dengan subuh ni, nak timbul persoalan kalau perempuan haid, kering haid pukul 5 pagi contohnya, dia kena segera mandi untuk solat fardu isyak sebab waktu isyak masih lagi ada. Ada ni. Hak ni biasa timbul ni hak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia tak puasa sebab dia haid. Kemudian dia bangun pagi tu nak siap sahur tu pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, haid dia kering. Ada ni. Lepas tu dia tak mandi lagi. Dia tak mandi lagi. Maka sebab ni dia nak siapkan sahur ni, nak makan sahur sekeluarga ni kan orang perempuan ni. Jadi pun tanyalah, saya mandi wajib mengangkat hadas haid tu lepas masuk waktu subuh. Sah tak puasa saya? Sebab apa tanya gitu? Sebab bermulanya puasa Ramadan waktu subuh tu dia masih lagi belum mandi wajib. Sah tak puasa? Puasa memang sah. Sebab syarat sah puasa bukan suci daripada hadas besar dengan mandi wajib. Syarat sah puasa suci dah haid dan nifas dengan kering. Kering dah pukul 4, pukul 5 pagi kan, maka puasanya sah. Tapi persoalan timbulnya pukul 4, 5 pagi tu waktu isyak. Kena segera mandi untuk solat isyak fardu. Lepas tu kena qada maghrib. Apa ada ni? Ni nak timbul persoalan. Dia hanya tanya puasa sah ke tak, berarti dia sudah meninggalkan solat fardu isyak. Sebab dia kering pukul 4, 5 pagi tu waktu isyak masih lagi ada. Dia nak tanya dia nak mandi lepas subuh, puasa sah ke tak? Puasa masa, tapi kamu puasa dalam keadaan kamu meninggalkan sembahyang fardu isyak. Dia tak puasa. Oh ni biasa ditanya dalam TV dan radio. Bulan-bulan dekat-dekat bulan puasa biasa tanya seumpama tu. Dia mandi wajib selepas kering daripada haid tu lepas subuh. Dia tanya puasa sah ke tak? Memang puasa sah, tapi yang ditanya tu, ustaz ditanya tu kena sambunglah, kena peringat. Puasa awak memang sah, tapi isyak awak macam mana? Pukul 4 pagi, 5 pagi tu waktu isyak. Awak wajib segera mandi untuk sembahyang isyak. Sahur sunat, bukan wajib. Pada ni. Tapi dia tak perasan kepada solat isyak. Dia hanya tanya berkaitan dengan puasa dia sah ke tak. Sebab dia puasa dan keadaan dia belum mandi wajib. Dia kalau puasa belum mandi wajib, kalau nak tanya ni hak soalan orang yang isyak sudah semayang. Orang yang isyak sudah semayang, dia masuk waktu subuh, dia berhadas besar, mandinya selepas masuk waktu subuh, sah tak puasa dia? Baru boleh tanya. Isyak dia semayang dah. Orang bersubuh malam hari tu lah, isyak ke bersubuh isyak tak semayang lagi. Mana isyak semayang dah, kemudian dia bersubuh malam hari, tapi dia mandi lepas daripada masuk waktu subuh. Baru boleh tanya puasa sah ke tak? Puasa sah, tapi makruh buat gitu. Maka tak timbul buat solat isyak, sebab isyak dia semayang dah. Adapun perempuan haid ni 5-6 hari dahnya tak puasa, 5-6 hari dah tak semayang, bangun pagi esok pukul 4 pagi, haid sudah kering, esok boleh puasa. Tapi dia kering haid pukul 4, 5 pagi ni sudah bermula kewajipan solat fardu isyak. Memanglah dia kena puasa sebab sudah kering haid. Puasa tu lepas subuh. Ni pukul 4, 5 pagi ni. Ini waktu untuk solat isyak. Sudah bermula kewajipan solat isyak dia. Hak 4, 5 hari dia semayang kerana haid tu. Tapi dia mandi lepas subuh, dia tanya bab puasa sahaja. Tapi bab semayang isyak, dia tak tanya, dia tak perasan. Ustaz yang ditanya berkaitan dengan
puasa sah kedak tu dak ingat pula. Awak puasa sah, awak mandi lepas daripada masuk waktu subuh. Makruh je awak buat seumpama tu. Tapi macam mana dengan sembahyang Isyak? Sebab pukul 4-5 pagi tu waktu Isyak belum berakhir. Waktu Isyak berakhir dengan masuk waktu subuh. Ada ni. Gimana? Dan memang saya biasa dengar persoalan seumpama tu. Tapi memang tidak ada peringatan lah. Kena peringat sungguh lah tu. Hak ni semayang ni. Puasa semayang tak cukup. Tak dah terima puasa gitu. Tapi dah perasan ke solat Isyak. Dia hanya oleh kerana tak sempat mandi, nak mempersiapkan sahur, dia hanya mandi lepas daripada masuk waktu berpuasa. Bila bermula waktu berpuasa, masuk waktu subuh, bermula waktu berpuasa. Tapi dia bermula waktu berpuasa dalam keadaan dia berhadas besar. Makruh lah seumpama tu. Dan memang ada pandangan yang mengatakan tidak sah puasa. Tapi tak apalah tu, boleh lah sampai lepas daripada waktu subuh. Tapi bukan orang yang kering daripada haid yang tak sembahyang Isyak. Memang dia tak sembahyang 5 hari dah. Hak boleh bertanya gitu hanya orang yang berjunub, ia bersetubuh. Isyak sembahyang dah, semua dia mandi lepas subuh. Hukumnya makruh. Bukan mandi lepas subuh bagi perempuan yang kering haid, kering nifas. Waktu kena mandi segera pukul 3, 4, 5 pagi ke, wajib kena mandi segera untuk solat Isyak. Sebab di waktu tu ada itu waktu untuk solat Isyak. Sebab bila berakhir solat Isyak dengan masuk waktu subuh, berakhirlah solat fardu Isyak. Dan berkekalan ia Isyak hingga naik fajar shadiq, iaitu fajar shadiq, awalnya putih yang melentang langit sebelum matahari naik, dan akhirnya merah, dia melentang ke langit. Bukan hak menegak, hak berdiri. Hak menegak tu, hak tegak tu dia panggil fajar kazib. Tu bukan hak menegak cacang gitu, hak tu fajar kazib, hak melentang. Saya ada tengok dalam FB orang ambil gambar. Dia tulis, dia ambil gambar, dia tulis bawah tu, ni fajar kazib. Kazib ni dusta lah. Ini fajar sodik. Sodik ni betul ni masuk subuh dah. Bukan kata fajar tu menipu. Bukan maknanya. Jangan ambil tu. Itu cerah menentang. Dah. Itu kazib tu. Fajar tu dusta. Oh, fajar pandai juga menawak deh. Mana apa tu? Hak tidak subuh lagi. Dan mana fajar hak terbit tu, hak subuh, hak sodik, hak sebenar. Hak sebenar hak melentang. Tapi saya ada tengok, kata bagus dia. Kita ni belajar saja je. Tapi tak je tengok pun fajar kazib, fajar sodik. Ada saya tengok dalam FB. Molek gambar dia ambil. Molek gambar dia ambil. Gambar betul lah, bukan lukis-lukisan tak, gambar betul. Satunya fajar kazib, satunya fajar sodik. Hak kazib ni hak tak subuh lagi. Hak sodik ni hak fajar subuh. Dan daripada naik fajar sodik, awal waktu subuh, dan berkekalan ia waktu subuh hingga naik sedikit matahari, maka habislah waktu subuh. Naik terbit matahari. Terbit matahari, terbit je. Syuruk dia panggil. Waktu Isra, terbit matahari, berakhirlah waktu subuh. Sebut dah sebelum ni kan. Adapun berakhirnya waktu Asar, dia kena tenggelam bulatan matahari bulat tu sepenuhnya. Barulah berakhir waktu Asar, bermula waktu Maghrib. Ni bulatan matahari, dia tenggelam di kaki langit. Waktu Asar tak habis lagi. Bila habis waktu Asar, tenggelam, hilang sekalian bulatan matahari tu, barulah berakhirnya solat Asar, bermula waktu Maghrib. Berbeza dengan berakhirnya solat subuh. Berakhir solat subuh ni, terbit je matahari, habis dah waktu subuh.
Matahari terbit sikit baunya, belum lagi keluar sepenuh bulatan matahari. Dah. Dia terbit sedikit je matahari, naik sedikit je matahari, berakhir waktu subuh. Tenggelam sekalian bulatan matahari, barulah berakhirnya waktu asar. Kan? Ini semua ni cerita ilmu belaka. Waktu semayang bermula, waktu semayang berakhir, tengok takwing semata-mata. Mana kita? Hak kita ajar ni, dah reti-reti kitanya. Dah reti-retinya. Cuma tahu je. Yang kita amal, tengok takwing. Takwing tu adalah ilmu palak. Jadi kita ni, penentuan masuk waktu, berakhir waktu, ilmu palak. Penentuan satu Ramadan, satu Syawal, ilmu palak. Penentuan satu Zulhijjah, ilmu palak. Campur dengan ru'yah lah kata. Ru'yah, tengok anak bulan. Tapi lebih kepada ilmu palak. Palak. Kena hak baru ni, satu Syawalnya, hak palak tak betul. Hak betulnya ru'yah. Kelang kabut lah. Satu Syawal tu cepat. Dah kita main duduk ikut ke palak seumur kan. Kalau ikut palak, Ramadan 30 hari. Ikut palak, Ramadan 30 hari. 29 Ramadan tengok anak bulan Syawal, napa? Esok satu Syawal bukan 30 Ramadan. Tak kelang kabut kalau hara. Jadi macam-macam cerita. Lah. Hara sekali penuh maiding jeng bandar. Kata apa benda ni? Dah. Ingat ke esok tu 30 Ramadan boleh pergi beli lagi lah. Sebab kita memang ikut palak seumur. Ru'yah tengok anak bulan ni, iyalah ambil sunnah. Tapi kita biasanya memang gantung ke palak. Kita palak belaka. Cerita bab gerhana. Gerhana matahari gerhana bulan. Kita dah tengok pun ke bulan tu. Sebab apa? Langit gelap, tak nampak bulan. Lepas tu kita semai gerhana, sebagaimana yang diumumkan lah. Bila kau bermulanya gerhana bulan, bila kau berakhirnya gerhana bulan. Tapi nampak tak bulan gerhana, gelap, langit gelap, tak nampak bulan. Tapi kita semai sunat gerhana juga. Sebab apa? Sebab kita lebih kepada ilmu palak. Kan ilmu palak kan letak minit ke berapa bermula gerhana, minit ke berapa habis gerhana. Itu semua ilmu palak. Sebab pernah berlaku. Jadi kita nak makan gerhana bulan lah. Tapi malam tu langit jadi tak nampak. Tak nampak bulan. Tanya guru. Tu kata pakai palak. Pakai palak. Kita biasanya hak palak tu dia beritahu pukul berapa, kita tengok pula. Ya sungguh gerhana dah, kita nampak. Mana kita hak palak, kita tahu dah pukul berapa bermula gerhana. Tapi kita tetap tunggu gerhana. Tetap tunggu gerhana, kita boleh tengok gerhana. Waktu yang memang tepat sebagai hak ilmu palak. Tapi satu malam tu kita nak tengok gerhana tak nampak. Sebab langit gelap. Tak apalah tak nampak pun. Yang kita ni nak sembahyang sunat gerhana ni, sunat dah sembahyang sebab tak nampak. Tu kata ikut palak. Palak kata gerhana, kita turutlah dianya. Sebab apa? Sebab biasanya hak ilmu palak ni ketepatan dia tu hampir tepat lah kita kata. Sebab sebelum ni bermulanya gerhana, habis gerhana memang tepat dengan waktu yang diberitahu pada kita awal-awal lagi. Gerhana bulan ke gerhana matahari ke sama saja. Maknanya kita banyak ilmu palak. Jadi kita hasmayang ni waktu bermula, waktu berakhir pun samalah. Kita tengok kepada takwing. Jadi hak kita ni hak asah, ni semua ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam belaka ni. Bermula waktu semayang, berakhir tu semuanya diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi bicara dalam kitab kita ni. Tapi yang kita beramalnya adalah mengikut hak palak. Ini panggil ilmu. Macam mana? Di sekolah-sekolah tak belajar ke waktu solat masuk macam mana, waktu berakhir ke memang sekolah pun takwin je? Tak ajar dah. Ini ilmu hak hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bermulanya sembahyang waktu dan berakhirnya sembahyang 5 waktu. Faslun, bermula pekerjaan yang sunat dikerjakan dia dahulu daripada sembahyang, iaitu 2 perkara, bang dan qomat. Bicara hak perkara yang disunatkan sebelum kita, lepas masuk waktu, sebelum kita sembahyang, sunat bang dan sunat qomat, azan dan iqamah. Kita ni bang dan qomat. Bang dan qomat. Bang tu bahasa standard tu. B-A-N-G tu memang bahasa buku. Apa ni? Bang. B-A-N-G. Ialah azan ni. Kita kata ni bang ni. Dan kita pun cakap bang, tak cakap azamnya. Azam tu azam tahun baru. Tu M. Bang. Bang ni bahasa buku tau. Bahasa buku tau. Bahasa Terengganu. Bang. Jadi gitu. Jadi bang dan qomat. Dia azan dan iqamah. Tu bahasa standard. Ni kita bang dan qomat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.